Okay, bayangkan awak diberikan satu graf V against T macam ni. Minta awak lukis displacement time graph daripada graf ni. So, benda pertama bila awak dapat soalan ni, selain daripada check unit dia, awak terus tulis siap-siap maklumat apa yang awak boleh cari daripada graf ni. Kalau kita kira gradient ST graph, kita akan dapat velocity. Kalau kita kira gradient untuk velocity time graph, kita akan dapat acceleration. Tapi sebaliknya, kalau kita kira area under the graph untuk acceleration time graph, kita akan dapat V. Kalau kita kira area under the graph of VT graph, kita akan dapat S. Dari VT graph, gradient ni kita akan ada acceleration. Daripada area under the graph ni, kita boleh dapatkan displacement. Lukis part C dulu. And then label dengan unit. Karena ni saya nak tahu apa bentuk ST graph untuk setiap velocity ni. So velocity ni saya akan bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua dengan bahagian ketiga. Saya akan tengok pattern graph ST. Jenis ST graph yang kita boleh dapat. First kita boleh dapat graph yang straight line macam ni. Kita boleh juga dapat graph yang meningkat macam ni. Kita boleh juga dapat graph yang meningkat tapi macam ni. And then kita boleh juga dapat graf yang meningkat tapi macam ni. Boleh juga dapat graf bentuk macam ni. Macam ni. So macam mana awak nak dapatkan graf velocity daripada graf ST? Kita just ingat lah. Kalau daripada S, untuk dapatkan V, kita kena kira gradient. Okay, graf yang pertama, kalau kita ada ST graf macam ni kan, kalau awak kira gradient dia, awak akan dapat kecerunan dia adalah kosong. Maksudnya yang ini untuk V sama dengan kosong. Jadi maksudnya graf pertama ni menunjukkan objek tu tidak bergerak. Okay, graf yang kedua, kalau awak cuba kira kecerunan dia, awak akan dapat kecerunan yang sama sebab dia adalah straight line. So M dia constant, jadi V pun constant. So yang ini adalah untuk hal laju seragam. Okay, kemudian kita ada graf yang seterusnya. So kalau awak kira kecerunan dekat bahagian ni dengan bahagian ni, awak akan nampak kecerunan dia meningkat. So kalau gradient meningkat, velocity pun meningkat. So yang ini adalah untuk increasing velocity. Yang ni pula, kalau awak kira kecerunan dia kat dua tempat yang berbeza, awak akan nampak yang dia punya gradient decrease. So kalau gradient dia decreases, then maksudnya velocity also decreases. Kalau yang case macam ni, dia kalau awak kira gradient, awak nampak kalau yang ni gradient dia meningkat. So maksudnya V meningkat. Tapi gradient dia negatif. Okay? So negatif V. Jadi kalau graf V dia akan jadi negatif. Macam ni. Macam ni pula. Awak kira gradient dia menurun. So V menurun tapi dia negatif V. So awak dapat graf V yang macam ni. Tapi dua graf ni tak terlibat lah sebab soalan ni melibatkan positif V saja. So saya tak akan tengok ini. Kita cuba comparekan ni dengan soalan kita.